wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa ala dengan perkenan limpah kurnia daripada Allah. Walaupun sepanjang jalan hujan lebat, kita masih diizinkan oleh Allah untuk berjumpa di sini pada ketika dan saat ini, yang mana sebetulnya kalau alang-alang orang nak main belah Pening ni, tentem yang macam ni, boleh berhenti patah balik ya, nak ya, letih nak main jam mengapa semua. Tadi ni pi balik mesyuarat di Ipoh pun tak letih lagu ni. Pi Ipoh patah balik tak letih macam nak main sini ni sebenarnya. Tapi apakan daya, kita dah begini janji kita, maka kita teruskan juga tuan-tuan. Baik, hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah bacakan hari itu surah Yusuf ini sehingga ayat yang ke-18 sebagai suatu flashback balik, ingatan semula kita tentang kisah ini. Yusuf alaihi salam, anak kesayangan Nabi Yaqub alaihi salam, bermimpi melihat bulan, matahari dan 10 butir planet sujud kepadanya. Ayah dia bagi tahu, jangan habaq pada abang-abang kamu, nanti mereka akan merancang sesuatu yang buruk ke atas kamu. Dengan takdir Allah Ta'ala, sebagian mufassir mengatakan Yusuf cerita benda tu kepada abang-abangnya. Maka abang-abang Nabi Yusuf alaihi salam berpakat, bermesyuarat. Maka ada yang mencadangkan supaya Nabi Yusuf itu dibunuh, dan ada yang mencadangkan agar ia dilenyapkan daripada muka bumi dalam bentuk lempak ke padang pasir sana, biar dia mati sendiri. Yang penting ayah tak nampak dah muka Yusuf ni. Kan, itu ceritanya. Maka pada hari yang direncanakan, walau bagaimanapun dalam mesyuarat itu ada yang membantah, yang mengatakan cukuplah dengan kita lempak, dibuang dia dalam telaga, barangkali akan ada yang akan ambil dia di kalangan orang yang lalu lalang di kawasan itu. Maka pada hari yang direncanakan tu, abang-abang Nabi Yusuf ni, anak-anak Nabi Yaqub, minta izin daripada ayahanda mereka Nabi Yaqub untuk bawa adik ni pergi bermain. Dan selepas itu mereka lempak masuk dalam telaga. Bila malam hari, mereka ni balik semula ke rumah dalam keadaan menangis, mengadu kepada ayahanda mereka bahawasanya Yusuf alaihi salam sudah pun dimakan serigala. Dibawalah dengan bukti baju yang dikoyakkan penuh dengan berlumuran darah. Itu yang kita ceritakan hari itu, kan tuan-tuan. Tuan-tuan baca daripada ayat 4 begitu sampailah kepada ayat yang ke-18. Itu sinopsis ceritanya. Saya nak datangkan tuan-tuan dengan satu perbandingan. Al-Imam Al-Biqai rahimahullah dalam kitabnya mendatangkan riwayat di dalam kitab Taurat. Ini bukan Taurat asli. Ini adalah Taurat yang sudah diselewengkan. Dalam kitab Taurat itu diceritakan bahawasanya Nabi Yusuf alaihi salam ini, Yusuf bin Yaqub, usianya adalah 17 tahun, mengembala kambing bersama dengan abang-abangnya. Dan Yaqub ataupun nama lain Israel ini mengasihi Yusuf lebih daripada dia mengasihi anak-anaknya yang lain. Maka antara yang dibuat oleh Yaqub ini ialah menghadiahkan kepada anaknya yang bernama Yusuf ini dengan baju yang elok. Lalu ia dilihat oleh abang-abangnya bahawasanya ayah mereka ni sangat mengasihi Yusuf melebihi mereka. Lalu itu menyebabkan kebencian yang mendalam kepada mereka.
Maka suatu ketika Yusuf alaihi salam bermimpi, lalu dia ceritakan mimpi itu kepada abang-abangnya. Dia kata, dengar mimpi yang aku nampak malam tadi. Dia kata, aku nampak yang bahawasanya kita ini sedang bercucuk tanam, dan tanaman yang aku tanam tu tumbuh subur, manakala tanaman yang kamu tanam tu semua tunduk dan sujud kepada tanaman aku. Bila dengar mimpi yang macam itu, maka abang-abang dia pun kata, adakah kamu bermimpi yang kamu akan melebihi dan menguasai kami? Maka daripada sebab cerita mimpi itu, maka abang-abangnya Nabi Yusuf ini menjadi lebih marah dan benci. Tak lama lepas tu Yusuf mimpi lagi. Dia bermimpi bahawasanya dia kata dia melihat matahari, bulan dan 11 buah planet ini telah sujud kepadanya. Dia ceritakan mimpi itu kepada ayahnya dan juga kepada abang-abangnya tadi. Dan ayahnya iaitu Yaqub larang Yusuf daripada menceritakan, daripada marah Yusuf pasal mimpi itu, dan berkata, adakah engkau bermimpi yang aku ini, aku dan ibumu serta abang-abangmu akan sujud kepada kamu? Itu cerita dalam kitab Bani Israel. Dan abang-abang Nabi Yusuf ini makin bertambah benci. Suatu hari abang-abang Nabi Yusuf ini keluar untuk mengembala kambing di Nablus. Yusuf tak pergi. Lalu Yaqub kata kepada Yusuf, kamu pergi ke Nablus. Nablus di tempat di Palestin, di salah satu kawasan di Palestin. Kamu pergi ke Nablus, cuba tengok apa yang abang-abang kamu buat. Ada bagaimana dengan kambing yang mereka belah. Maka Yusuf pun pergi dalam keadaan bersembunyi-sembunyi daripada Hebron. Hebron ni juga tempat di Palestin. Sampailah dia di Nablus. Lalu dia tak nampak abang-abang dia. Dia tanya ke orang yang ada kat situ, mana pergi orang yang bela kambing sini? Orang tu kata, mereka dah pergi ke satu tempat yang bernama Dauthan. Maka Yusuf pergi pula ke Dauthan. Maka sampai di Dauthan, dilihat daripada jauh, dan dia nampak abang-abang dia, dan abang-abang dia pula nampak dia sedang mengendap. Maka pada ketika itu sebahagian daripada mereka bercadang untuk membunuhnya. Inilah dia orang yang bermimpi dengan mimpi yang menyakitkan kita, dah datang kat kita dah. Marilah kita bunuh dia dan kita buang dia ke dalam telaga. Baik. Jadi apabila ramai-ramai itu nak pergi bunuh, salah seorang daripada abang Nabi Yusuf ini namanya Ruwaibil, dia tahan kawan yang abang-abang yang lain, dia selamatkan Yusuf. Dia kata, cukuplah, janganlah kamu bunuh dia, jangan kamu tumpahkan darah dia, cukuplah dengan kita buang dia ke dalam telaga saja. Jangan kamu sebabkan tangan kamu ini berlumuran darah dengan darah dia. Itu cerita tadi ni. Maka apabila jadi macam tu, mereka pun buka baju Yusuf tadi, baju yang dihadiahkan oleh Yaqub, mereka koyakkan, mereka buang dia masuk dalam telaga, dan telaga tu tak ada air. Maka mereka pun duduk sambil makan-makan roti dan sebagainya, melihat kepada telaga tersebut. Kemudian mereka nampak ada satu rombongan perdagangan Arab datang daripada belah Jarash. Jarash ni belah Jordan sekarang ni. Jadi daripada Jarash melalui Palestin, dia nak pergi Mesir. Maka berkata Yahuda hak sulung kepada adik-adik dia yang lain, kita dah tak boleh nak bunuh dia, maka mari kita ambil dia ni, kita jual kat puak-puak Arab ni.
Kita tak boleh bunuh dia pasal dia darah daging kita. Lebih baik kita jual dia kepada rombongan perdagangan ini. Maka mereka pun tarik balik Yusuf daripada dalam telaga tu, bawa keluar dan jual kepada rombongan perdagangan Arab dengan harga yang disebutkan sebanyak 20 dirham. Lalu rombongan perdagangan tadi bawalah Yusuf ini sebagai hamba yang dibeli, bawa pergi ke Mesir. Yang 20 dirham tadi ni, mereka beda sama mereka dapat seorang 2 dirham. Manakala baju yang dikoyakkan itu, mereka tangkap kambing yang mereka belah tu, mereka sembelih, mereka lumurkan baju tadi dengan darah kambing tadi. Kemudian barulah mereka balik ke rumah mengadu kepada ayahandanya bahawasanya Yusuf telah pun meninggal dunia, telah pun mati dimakan serigala. Maka menyebabkan Yakub menjadi sangat sedih. Datanglah anak lelaki, anak perempuan memujuknya. Maka Yakub juga tetap juga sangat sedih sehingga menyebabkan matanya menjadi buta. Manakala Yusuf ini dibawa sampai ke Mesir dan dijual kepada, dia panggil sebagai menteri pertahanan, menteri dalam negeri yang menjaga, mengawal keselamatan polis dan sebagainya. Itu cerita yang ada dalam kitab Taurat, warisan ahli Yahudi. Bukan Taurat yang betul, tapi Taurat yang diselewengkan. Jadi tuan-tuan dapat cerita tu. Tentu kalau tuan-tuan dengar betul-betul akan ada beza. Hak yang dalam Taurat tadi, hak Yahudi cerita, Bani Israel wariskan cerita tu, dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Tentu ada beza. Tuan-tuan perasan kan? Kalau dalam cerita Bani Israel tadi, bahawasanya Yusuf ini diarahkan oleh ayahnya untuk pergi mengendap abang-abang dia buat apa, kemudian abang-abang dia main terpa nak bunuh dia. Sedangkan dalam cerita Quran, abang-abang dia minta izin daripada ayahandanya Yakub nak bawa adik ni pergi keluar sama, pergi bermain. Tak timbul cerita gembala kambing. Ya memang mereka mengembala kambing, itu kerja dia biasa, tapi sambil-sambil itu nak bawa adik ni keluar beriadah, bermain-main. Jadi di situ tuan-tuan ada beza jalan cerita antara dua sumber. Yang pertamanya sumber Al-Quran, yang keduanya sumber Bani Israel. Sebagai orang yang beriman, kita nak pegang yang mana, tuan-tuan? Tanya diri kita, kita orang beriman kepada Allah, tuan-tuan nak pegang cerita Bani Israel ke tuan-tuan nak pegang cerita Quran? Walaupun nampak cerita Quran tu tak berapa nak terperinci, umum macam tu saja. Sedangkan cerita Bani Israel siap dengan nama tempat, aktiviti apa yang dia buat, nampak macam detail. Tuan-tuan rasa sebagai orang beriman kita nak pegang yang mana? Tentu kita kena percaya kepada apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Itu asas iman kita untuk mengimani bahawasanya Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu ialah petunjuk kepada manusia dan memberi penjelasan kepada petunjuk-petunjuk, dan juga pembeza antara yang benar dan yang salah. Itu Quran. Quran itulah yang Allah Ta'ala kata zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Jadi kita tak boleh ragu dengan apa yang ada dalam Quran. Walaupun sekadar penceritaan, bila ada yang bercanggah dengan Quran, maka dah tentu dah yang kita wajib pegang dan imani ialah kisah Quran. Walaupun hanya kisah, cerita je, cerita tu tak ada satu kesan syariat kepada kita. Itu cerita dan teladan. Kalau kita sekadar ambil perbandingan, maknanya kita tak ambil cerita itu Quran yang di Taurat ataupun Bani Israel punya kitab. Mana-mana saja yang boleh asal kata boleh ambil pengajaran, tak apalah, terima pilah.
cerita kisah dan teladan kan, kita ambil lah cerita tu. Tetapi disiplin orang beriman bila yang mai itu ialah kisah Quran, mana-mana saja yang bercanggah dengan Quran, maka kita kena pegang hak Quran. Kita kena imani yang Quran itu yang betul. Tak boleh syak pada yang tu. Jadi kalau kisah Al-Quran begitu bila dibandingkan dengan yang lain daripadanya, maka apatah lagi dengan syariatnya, apatah lagi dengan perkara-perkara ghaibiyat, hukum hakam syarak, perkara-perkara akidah. Tentu kita kena pegang yang Quran, tak boleh pegang yang lain. Mana saja perkataan manusia yang menyalahi Al-Quran, maka yang kita kena pegang ialah Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, sikit kita nak keluar tajuk sebelum kita baca yang ayat yang berikutnya. Dalam isu orang cerita pasal apa baru ni, hak petua perlih kan, istilahnya digunakan madad, minta pertolongan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang boleh bawa datang segala macam cerita. Ni ada tadi ni dia bawa cerita kuno, ada satu ulama tu dia bisui, dia geserkan punggung bisui dia, tukar buat tulisan, sembuh bisui dia. Itu cerita. Cerita tu siapa pun boleh goreng cerita. Kau takat cerita bisui itu, Yahudi banyak lagi cerita pelik daripada mereka. Tetapi asas akidah kita ialah apa yang diletakkan dalam Quran. Pasal tu Allah Subhanahu wa taala bila Allah cerita tentang Rasul, Allah berkata apa? Tuan-tuan bukalah, bacalah banyak ayat Quran. Kalau boleh kita ambil satu contoh dalam suratul Kahfi umpamanya. Allah menyatakan, Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, hanya saja aku ini adalah manusia seperti kamu. Apa faedah Quran nak cerita yang tu tuan-tuan? Faedah dia adalah untuk menangkis dan mengikis dan mementera syirik. Kerana sudah tentu di sana akan ada manusia yang akan mengangkat Nabi lebih daripada darjatnya sebagai manusia. Itu telah dilakukan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa alaihi salam. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Nasara berkata Al-Masih Isa itu adalah anak Allah. Pasal apa yang sampai golongan Nasara Kristian boleh anggap Isa itu sebagai anak Allah, sedangkan dia bercakap, dia makan, dia minum? Hanya kerana Allah Ta'ala berikan keajaiban. Dengan Isa itu dilahirkan tanpa ada bapa. Maryam binti Imran alaihissalam, bunting dia, hamil dia tanpa ada bapa, tanpa ada suami, tanpa dia dipegang oleh mana-mana, disentuh oleh mana-mana manusia. Tetapi Allah Ta'ala sebut fa'alqahu ila Maryam, Allah Ta'ala lempakkan, campakkan zuriat itu ke dalam Maryam. Dia hamil tanpa ada suami. Jadi ada dua, bila kehamilan Maryam itu tanpa ada suami, ada dua puak. Yang pertama golongan Yahudi, maka dia menuduh Maryam ini telah melakukan perbuatan curang, telah melakukan zina dengan, dikatakan dalam cerita Bani Israel ada tunang dia. Dan ada satu puak lagi Nasara ini yang mengatakan itulah keajaiban Isa ini, dia lahir tanpa ada bapa dan bapaknya itu ialah Allah Ta'ala sendiri. Ma'adallah. Ta'ala Allah uluwan kabira. Dan daripada lanjutan itu, Nabi Isa kemudiannya boleh bercakap ketika masih di dalam buayan. Nabi Isa itu boleh mengubat orang yang sopak,
mencelikkan mata orang yang buta, menghidupkan yang mati. Itu semua Quran cerita. Allah cerita belaka mukjizat yang Allah bagi kepada Isa alaihi salam. Hawariyun, pengikut Nabi Isa tak pegang kata Tuhan ni. Depa semua tahu itu ialah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan pengusuruhnya. Tapi lapis yang kemudian itu dia mengagung dan mengagungkan, maka akhir sekali yang seperti mana yang ada hasil daripada kalau baca sejarah perbandingan agamanya yang mewajibkan ataupun yang memaksakan doktrin tiga Tuhan ini, Trinity ini, ialah Saint Paul, agent Freemason Yahudi yang merosakkan Nasrani daripada dalam. Dia gunakan kuasa gereja, 4 kali persidangan gagal, tiga kali gagal, kali keempat dia gunakan kuasa Maharaja Rom untuk paksakan kepada semua gereja. Akhirnya seboleh kata rata semua Kristian terima akidah tu, Isa ialah anak Tuhan. Jadi Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, dan ada the Holy Spirit. Ada kot sakit-bakit terpencil sikit-sikit yang tak kata yang macam tu, tapi itu dah tak diiktiraf di kalangan mereka. Itu sedangkan sampaikan dalam Quran, Allah Ta'ala cerita di akhirat nanti Allah tanya kepada Isa, adakah kamu yang menyuruh ni Nasrani ni sembah kamu ni? Lalu Isa jawab, aku hanya menyampaikan apa yang diperintahkan. Maknanya tak termasuk dalam bab risalah Nabi Isa ialah menjadikan dia sebagai Tuhan. Tak ada yang tu. Kalau itu Nabi Isa dengan segala keajaiban kelahirannya, demikian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan, Muhammad bagi tahu, innama ana basyarum mithlukum, aku manusia macam kamu. Dalam hadis Dzul Yadain riwayat Abu Daud, hadis yang sahih, Nabi menegaskan sekali lagi. Satu hari Nabi silap ketika salat yang 4 rakaat, Nabi buat 2 rakaat saja. Habis solat tu ada seorang mai tanya Nabi, ya Rasulullah, ada turun wahyu ke ataupun kita qasar solat? Nabi tanya pasal apa? Tadi kita buat 2 rakaat. Mai 4 tu Nabi buat 2. Dalam satu riwayat beliau menyatakan Jibril turun mengiyakan perkataan daripada lelaki ni tadi, dan orang lain pun menyokong betul. Maka Nabi sebut, innama ana basyarum mislukum, aku manusia macam kamu. Usibu wa ukhti, aku betul dan ada kedengaran aku tersilap. Dan Nabi sebut yang tu tuan-tuan untuk meletakkan had diri Nabi itu ialah manusia yang bukan untuk dipertuhankan. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan Nabi itu sempurna, boleh saja, tetapi kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik manusia. Pasal tu bila kita baca dalam sejarah hidup Nabi, dalam hadis-hadis yang banyak, ada beberapa perkara yang Nabi lakukan memang tunjuk itulah manusia. Rasa marah, rasa sedih, rasa bimbang, rasa takut. Tapi dalam pada itu bukanlah maknanya Nabi ni manusia macam biasa, berhenti takat tu dah. Quran beritahu, yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Maka yang Nabi ni yang kita agungkan, yang kita ikut ni, pasal Nabi itu terima wahyu. Nabi itu terima wahyu, pasal tu dia Rasul, pasal tu perkataan dia tak boleh kita tolak. Tak sama perkataan Rasul dengan perkataan orang lain. Kalau Rasul tersalah, Allah hantar Jibril untuk berbetul. Kalau kita salah, belum tentu lagi ada orang berbetul. Itu pula beza dia. Dan kena perhati pula apa kemudiannya dalam ayat itu, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahawasanya sembahan kamu, Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa. Bila kita nak mengabdikan diri, kita kena abdikan diri hanya kepada Allah. Bila kita nak ibadat, ibadat itu mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila dia katakan ibadat tu bukan sekadar maksudnya solat, puasa, zakat dan seumpamanya. Termasuk dalam ibadat itu ialah berdoa, minta tolong.
Itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Bahkan Allah Ta'ala tekankan persoalan doa ini, minta tolong ini dikeluarkan sedikit daripada maksud, daripada umum ibadah. Pasal itu sering menjadi kekeliruan kepada manusia. Tuan-tuan baca dalam suratul Fatihah tiap-tiap kali salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau, diletak didahulukan dhamir iyyaka, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Tu yang kita ikrarkan pada tiap kali salat bila baca Fatihah. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi juga sebagai pengabdian tadi. Minta tolong tu adalah sebahagian daripada ibadah, tapi disebutkan dua. Pasal itu sering menjadi kekeliruan kepada manusia yang sangka bila solat, puasa, zakat kepada Allah Ta'ala, bila doa minta tolong boleh minta tolong ke orang lain. Dan bila kita sebut minta tolong ni tuan-tuan, jangan ada yang loya buruk, terumpah jamban, yang menyangkakan kalau macam tu, kalau kita nak rumah terbakar tak payahlah minta tolong kat bomba. Jangan loya buruk, itu tajuk lain. Yang dimaksudkan dengan minta tolong yang dilarang ini dalam perkara-perkara yang tidak ada campur tangan urusan manusia, tak boleh nak buat. Kalau kita lapar minta tolong orang pergi kedai pergi beli nasi kandak, yang tu tak termasuk dalam perbahasan ini. Kalau kita tak cukup duit, kita minta tolong daripada kawan kita, tolong pinjam sad, itu minta tolong tak termasuk dalam benda yang topik yang dibincangkan. Yang kita minta ini, yang kita bincangkan ialah minta tolong dalam erti kata sesuatu yang bukan urusan manusia nak buat benda tu. Minta kebahagiaan hidup, minta kesejahteraan dunia akhirat, minta dapat syafaat dan seumpamanya, itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Kena minta daripada Allah. Tu. Dan itulah risalah Nabi. Pasal itu yang Nabi sebutkan, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Wahid yang diwahyukan, tapi diwahyukan kepada aku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nabi yang datang bawa risalah mentauhidkan Allah Ta'ala, Nabi itulah yang kemudian Allah Ta'ala suruh sampaikan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Tuhannya, para ulama kata maksudnya ialah bertemu, melihat wajah Allah di hari di dalam syurga sebagai nikmat yang paling besar. Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensyirikkan dalam pengabdiannya kepada Allah Ta'ala itu dengan siapa pun. Itu mesej yang Nabi bawa. Tiba-tiba ada satu puak pakai jubah, pakai serban, boleh diberi ruang atas pentah. Bila dia minta, bila dia berdoa boleh minta kat Nabi. Sedangkan hak Nabi turun tu tuan-tuan, yang Nabi kena seksa, Nabi kena boykot, Nabi kena pukul para sahabat, Bilal dengan seksaan dia, Khabbab, keluarga Yasir, habis semua tu menderita nak mempertahankan tauhid kepada Allah. Usaha pi hijrah pula, pi Habsyah sekali tu pula dapat pula pi ke Madinah, perang pula tak berhenti. Badar, Uhud, Ahzab, Khaybar, apa benda semua tu nak mempertahankan tauhid. Bila nak ibadat hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain. Bila nak doa minta kat Allah, bukan minta kat yang lain. Itu perjuangan Nabi. Alih-alih ada puak main datang ke, tak apa kita minta kat Nabi pun tak apa. Kalau itu pun boleh tuan-tuan boleh terima, fala haula wala quwwata illa billah. Itu bahayanya tuan-tuan. Tu dulu masa timbul cerita black metal kan, kumpulan apa nama underground music hard rock paling keras lah tu, siap dengan puja minum darah kambing,
pijak Quran apa semua, lirik-lirik lagu dia tu menyembah, puja dan minta daripada roh syaitan dan sebagainya. Itu dilarang, bahkan itu haram, bahkan itu membawa kepada syirik. Boleh tak faham, dia tak faham tapi dia baca benda tu, kena bagi faham lain kali cerita tu. Kalau itu lagu Inggeris, sama aja dengan qasidah. Qasidah tu Arab, lagu Arab, bukan selawat pun. Kalau selawat hak kita nak baca tu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, hak tu selawat. Yang lain tu namanya qasidah. Bukan kata qasidah tak boleh tuan-tuan. Banyak qasidah ni ibaratnya macam kalau orang Melayu dia ada gurindam, sloka, pantun, sajak, syair. Dia dah tu duduk dalam qasidah belakang dah tu. Benda yang dilagukan. Kalau kita nak berhibur dengan qasidah, berhibur pilah dengan qasidah, tapi perhati elok-elok dia punya lirik tu, jangan sampai yang membawa keluar daripada agama. Waktu tu dia pun takkan dia pun tak faham. Hak faham ke tak faham, kalau dia dah memang pegang kata boleh berdoa minta kat Nabi, nak kata apa? Jadi selepas tonton lekatkan dalam diri yang kita tak boleh minta melainkan hanya daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak kena semak lah benda tu. Memang yang bagi syafaat itu nanti Allah Ta'ala berikan kelebihan syafaat itu Nabi bagi. Tetapi Nabi tidak akan memberi syafaat melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Hak tu yang tuan-tuan baca ayat kursi tu. Baca ayat kursi kan? Tuan-tuan baca balik ayat kursi. La yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak bagi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya, dengan izin Allah Ta'ala. Jadi Nabi akan bagi syafaat. Nabi bagi syafaat dengan izin daripada Allah Ta'ala. Jadi bila datang izin daripada Allah, yang kita minta tu minta daripada Allah Ta'ala, supaya kita tergolong dalam golongan orang yang mendapat syafaat Nabi. Dan umum hadis yang begitu banyak menunjukkan orang-orang yang beriman, tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, juga mendirikan salat, orang ini semua tergolong dari kalangan yang berhak mendapat syafaat. Tapi yang ketentuan pikona pergi minta kat Nabi, Nabi bagi syafaat kat kami, ya Nabi isfa' lana. Bukan Nabi tu yang menentukan, Allah Ta'ala yang menentukan. Itu konten ayat kursi yang ada. Ke tuan-tuan tak beriman dengan ayat kursi? Beriman kan? Beriman dengan ayat kursi, beriman dengan ayat Al-Kahfi tadi, dan banyak lagi ayat yang lain, ayat Quran. Ini perkara akidah. Jadi tuan-tuan sematkan dalam diri betul-betul. Nabi itu turun, Nabi itu berjuang siang malam pagi petang bimbangkan umat ini. Nabi bawa ajaran tauhid kepada Allah Ta'ala. Allah tak bagi untuk kita beribadat dengan mensyirikkan Allah dengan sesiapa pun. Sesiapa pun tu bukan takat tokong, tugu apa dan sebagainya, termasuk Nabi itu sendiri. Sampai Nabi kata, la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu agungkan aku seperti mana Nasara mengagungkan Isa anak Maryam. Dalam arti kata mempertuhankan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu isunya sebagai perbandingan. Melainkan kalau tuan-tuan kata tak apa, benda-benda macam ni khilaf, akidah ni pun benda-benda khilaf juga, kata wallahu ta'ala alam, syirik dengan kufur apa semua ni, tuan-tuan tinggalkan segala bentuk benda yang berbahaya, kembali balik kepada apa yang disebut dalam Quran. Itu yang paling selamat untuk diri kita. Dah Quran kata macam tu. Dan juga tajuknya tuan-tuan nak kena faham, bila yang dibangkitkan ialah isu minta tolong dari Nabi, tuan-tuan nak kena faham ada isu-isu bersangkutan. Topik dia berbeza tapi dia pekait sekali, bubuh hujah bos sekali. Di situ ada tajuknya doa minta direct dengan Nabi, seakan-akan Nabi itulah Tuhan. Maka itu memang syirik yang sangat jelas, tidak ada keraguan padanya, melainkan yang tak ada iman. Minta tu direct dengan Nabi. Yang keduanya ialah minta daripada Nabi supaya minta kepada Allah Ta'ala. Itu juga tak termasuk di dalam iman. Pasal nak minta apa kat Nabi?
dia kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tu tak tahu, jahil cerita lain, cerita jahil lain. Sekarang ni kita abang yang tahu. Topik yang berikutnya ialah topik minta bertawassul dengan Nabi. Itu topik lain pula. Jangan boh sekali. Orang cerita pasal buat karipap pusing, kita sibuk cerita pasal apa nama karipap keladi, karipap geledik. Tak kena, tajuk tu tak kena. Nampak dekat-dekat tapi tak masuk bab. Tajuk yang berikut tadi apa? Bertawassul dengan Nabi. Sama ada bertawassul tu ketika hayat Nabi, yang tu dilakukan oleh para sahabat, dan kemudiannya tawassul selepas kewafatan Nabi, yang tu dibahaskan oleh para ulama sejak sekian lama. Itu tuan-tuan nak bahas tajuk lain. Nak kata boleh ke tak boleh, tu hujah dia asing. Tak boleh, jangan campur dengan hak awal ni. Hak awal ni jangan keliru. Golongan ahlul ahwa yang bertuhankan hawa nafsu, dia egois sekali untuk mengelirukan orang awam. Tajuk yang berikutnya ialah bertawassul dengan orang saleh. Itu antara topik-topik yang bersangkutan. Jadi kalau nak bincang tajuk yang macam tu, asingkan. Nanti semua akan bakal kata tu yang tak tahu ujung pangkal, fatwa negeri Perlis itu tergesa-gesa. Patut kita ambil berat pasal isu kelab malam, isu remaja, gejala sosial. Gejala sosial tu satu tajuk yang lain. Hak ni tajuk akidah, ni tajuk lain pula. Takkan sebut tajuk gejala sosial, kita lupa tajuk yang lebih asas tentang akidah. Nah, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu benda penting yang sangat penting nak abad kat tuan-tuan. Lebih penting daripada cerita hak Bani Israel ni tadi. Kembali balik kita kepada tajuk ni. Baru nak mula. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Kemudian datanglah sekelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air, maka dia pun menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, khabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Biqai rahimahullah menceritakan dalam kisah ini, menyuraikan selepas Nabi Yusuf itu dicampakkan ke dalam telaga, Nabi Yusuf bergantung kat bawah tu, tiba-tiba datang rombongan orang-orang musafir, dipanggil sayyarah. Sayyarah ini kalau istilah moden maksudnya kereta, mobil tu, kereta. Tapi istilah Al-Quran bukan membawa maksud kereta. Jangan tuan-tuan sagi baca kata, "Ui, zaman dulu dah ada kereta." Tak, bukan kereta. Itu ialah rombongan orang lalu, orang yang bermusafir, rombongan perdagangan. Jadi mereka pun berehat, arahkan seorang cari ayak. Dia panggil di situ, dia kata sebagai fa'arsalu waridahum. Mereka menghantar orang yang tolong timba ayak ni. Maka kawan ni pi, bila dia campak timba tu dalam telaga, bila dia tarik tu, Nabi Yusuf alaihi salam segera berpaut pada baldi tadi dan pada tali tadi. Telaga dalam kan. Jadi kawan yang lempak ni tadi rasa berat, dia pun tarik keluar. Bila dia tarik keluar, dia terkejut. Tiba-tiba ada seorang budak lelaki kat sini. Dia kata, "Ya bushra." Weh, khabar gembira ni. Dikelip panggil beberapa orang kawan dia yang ada tu mai. Ni ada berita baik. Tuan-tuan bayang, baling timba nak ceduk ayak, keluar manusia. Wah, ini sudah hebat. Macam orang kata apa? Ada angsa patut keluar telur, angsa tu keluar telur emas kan. Oh, itu lebih daripada jangkaan.
Jadi orang yang tarik tadi tu, dia boleh diangkat, dia terkejut. Ya busyra, alangkah baiknya. Oh, ini berita baik. Dia panggil kawan-kawan dia, dia kata hadza ghulam. Ni ada seorang budak lelaki ni. Al-Imam Abu Hayyan dalam tafsir yang menyatakan bila digunakan perkataan ya ghulam dalam penggunaan bahasa Arab, ada beberapa keadaan ghulam ni digunakan. Salah satunya perkataan ghulam ini digunakan untuk had umur budak lelaki, bukan budak perempuan. Pasal ghulam untuk lelaki. Daripada haulain, makna daripada umur 2 tahun sampai umur baligh, itu digunakan perkataan ghulam. Tapi kadang-kadang juga ghulam itu digunakan untuk seorang lelaki. Dari sudut istilah perkataan ghulam itu, kata Abu Hayyan, ia digunakan untuk daripada umur 2 tahun sampai umur baligh. Kalau kita kata baligh itu barangkali berapa tahun kita? Dalam kita pegang 15 tahun kan? Mungkin 12 ke 15 tahun macam itulah. Jarang-jarang kot yang 9 tahun baligh dah ada lelaki ni. Mungkin 10, kita kata 12 ke 15 tahun lah kan. Hak biasa 15 tahun. Itu dipanggil ghulam. Dan yang keduanya, Al-Biqai kata, nak tunjukkan pada masa itu yang Yusuf ini sebenarnya dia bukan besar lagi, dia masih budak lagi, pasal dia boleh masuk dalam timba tu untuk ditarik. Kalau dia dewasa dah, dia besar remaja dah, katalah umur 17 macam cerita dalam tahu apa nama kisah Bani Israel tadi, budak umur 17 ni kita kata badan besar kan, takut tak larat kot kawan tu nak angkat. Jadi dari sudut itu, dari sudut perkataan kita katakan dia membantu tafsiran maksud jangkaan umur Yusuf tu berapa tahun. Kalau kita katakan paling besar pun di awal remaja, umur 12 tahun ke begitu lebih kurang. Dan dari sudut logik akalnya, bila dia boleh berpaut duduk dalam baldi tu, dalam timba tu, maknanya saiz badan dia pun masih belum besar lagi dan dia tidaklah berat untuk diangkat, ditarik keluar oleh seorang lelaki. Itu seni bahasa Quran, tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang berikutnya, bila diangkat keluar, kawan yang angkat tadi kata ini berita gembira. Satu, kita katakan pasal dia sangka dia nak tarik itu ayak, tetapi yang dia dapat seorang lelaki, dan budak lelaki itu pula dengan muka yang segak, budak yang comel. Pasal itu memang sifat Nabi Yusuf. Itu sifat Nabi Yusuf. Dan bila dia panggil kawan-kawan dia, dia kata ni, dia perkenalkan ni ada budak. Lalu mereka ambil dia ni, sorokkan dia duduk dalam depan punya kenderaan bagaikan barang dagangan. Tu dia katakan wa asarruhu bida'ah. Dia persembunyikan dia dalam bentuk seakan-akan ini juga sebab termasuk barang dagangan seperti yang lain. Walaupun terbunyi besar sikit lah kan pasal orang. Wallahu alimun bima ya'malun. Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui di atas apa yang sedang mereka kerjakan. Walaupun orang lain tak tahu, hanya beberapa orang tu saja yang tahu. Hanya beberapa orang saja yang tahu. Dia persembunyikan dia, dia letak kat situ. Dan orang lain tak tahu, ramai-ramai lain tak tahu pasal dia persembunyikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang sedang mereka buat. Dan satu sudut apa maksudnya ialah, kalau dah jumpa budak waktu yang lupa macam itu, sebagai tanggungjawab patutnya dia kena tahu, dia kena cari ini siapa pula mak bapak budak ni, tak ada ke adik-beradik dia. Dari sudut tugas kemanusiaan patutnya kena tanyalah kan, atau kena bawa, kena tengok, bukan pergi sorok dia. Tapi perempuan ni dia sorokkan macam itu. Dan itu yang dikatakan Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Walaupun sorok, Allah tahu. Dan Allah telah menjanjikan sesuatu yang lebih baik untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Yang tu. Kemudiannya dalam, cuma nak sebut satu lagi ialah di dalam tafsir At-Tabari pula, Al-Imam At-Tabari mendatangkan beberapa riwayat yang menceritakan lain sikit. Ini sekadar tuan-tuan, lagi tuan-tuan baca dan sebagainya, tuan akan jumpa kelainan ni. Yang menyatakan bahawasanya dia lebih kurang macam cerita Bani Israel tadi. Bila lepas dia, abang-abang Nabi Yusuf ni lempak Yusuf duduk dalam telaga tu, mereka tunggu tepi tu tau. Mereka tunggu tepi tu. Bila ada orang mai, rombongan tu datang,
Rombongan tu datang nak ambil apa nama ayak, tarik-tarik keluar tu manusia. Abang-abang dia pekat terpa dan beritahu sorokkan dia ni, jadikan dia sebagai apa nama barang dagangan. Nampak? Sorok sebagai barang dagangan. Dan diceritakan bahawasanya walaupun mereka sorok macam tu, orang lain tak tahu, tapi antara mereka dengan kawan yang jumpa tu tadi, mereka jual beli dengan dia. Apa firman Allah Ta'ala dalam ayat yang ke-20, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, iaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Jadi kita ambil versi cerita yang kedua tadi. Oleh kerana mereka tak mau, abang-abang ni tak mau kat Yusuf, mereka jual kat kawan yang beli tadi, ambil lah berapa harga pun tak apa. Pasal tu dia kata wasyarauhu bithamanim bakhsin, mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Berkatakan sangat murah tu berapa? Diteranglah darahima ma'dudah, beberapa dirham yang boleh dikira. Berapa dirham? Ada riwayat menyatakan, riwayat Ibn Mas'ud katakan 20 dirham. Dia sama, dia ambil cerita daripada Bani Israel tadi, wallahu ta'ala a'lam. Itu yang kata bila dapat 20 dirham tu, dia beda 10 orang, dapat seorang 2 dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin, maksudnya apa? Abang-abang ni tadi dalam jual beli tu tadi minaz zahidin, maknanya dalam keadaan tak suka kat Yusuf ni. Jadi bukanlah dia nak sangat duit tu, tapi dia nak pelepaskan Yusuf ni kepada rombongan perdagangan tadi. Nampak? Itu dia katakan wa kanu fihi minaz zahidin. Itu versi hak kedua. Kita ambil balik versi pertama tadi, cerita versi pertama tadi. Lepas kawan tu ambil ni tadi, dah disorok dalam tu, dia pun keluar buat berjalan. Bila sampai berjalan dalam keadaan mereka bimbang, sagilah bimbang kalau bapak budak ni jumpa ke, adik-beradik dia main tahan ke, pergi cari ke. Jadi mereka bimbang, tu yang mereka sorok diam-diam tu. Bila sampai dekat tempatnya yang nak dijual ni tadi, mereka pelepas macam tu je, jual Yusuf ni dengan harga yang murah, dalam keadaan bukanlah mereka nak jadikan untung sangat, tapi pasal dia bercampur antara ini barang ni boleh dijual dengan kebimbangan, takut-takut ada orang yang minta tuntut Yusuf ni tadi. Jadi yang penting asal jual saja. Dan mereka tidak mengetahui nilai Yusuf yang sebenarnya, yang Allah Ta'ala telah tetapkan, yang kita akan jumpa selepas daripada cerita ni sampailah di akhir surah nanti. Mereka tak tahu Yusuf nak jadi apa lepas tu. Kalau mereka tahu nilai Yusuf tu tinggi, tentu mereka akan demand harga yang lebih baik. Tapi tak ada manusia yang mengetahui perkara depan. Tak ada manusia yang tahu apa akan jadi pada masa depan. Pasal tu orang yang ambil dia tadi, kita ibaratkan sebagai jumpa dan colek, dia kira pelepas saja dengan harga yang murah. Nampak tak dua versi cerita? Dua versi cerita yang ada. Mudah-mudahan cerita hak yang kedua ni nampak lebih, cerita yang pertama tadi tu yang jumpa dan yang beli, yang menjual itu ialah ahli rombongan, nampak lebih relevan, lebih kuat jalan ceritanya. Tapi mana-mana satu pun tak apa, benda tu bukanlah menambahkan iman kita apa, cuma nak habaknya yang tu. Dan dalam ayat ini digunakan perkataan wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka di dalam transaksi itu dari kalangan orang-orang yang zuhud, orang yang tak berkenan. Perkataan zuhud itu tuan-tuan membawa maksud apa? Mereka tak mau kat benda yang sedia ada, dan mereka nakkan selain daripadanya. Ibaratkan kalau orang yang menjual Yusuf itu tadi, mereka tak maukan Yusuf tu, mereka nakkan
Ada duit, asal ada duit pun tak apa. Sikit pun tak apa, yang penting dapat yang tu. Kami tak mau yang ni. Itu maksud perkataan zuhud di dalam ayat ini. Dan dalam konteks ilmu syar'i, ilmu syara', istilah zuhud itu digunakan ataupun ditakrifkan untuk tarkul mubahat, meninggalkan benda-benda yang diharuskan untuk mengelakkan daripada terjebak di dalam perkara-perkara yang dilarang. Itu zuhud. Zuhud bukan tinggalkan sekadar tinggal yang haram. Zuhud kalau tinggalkan yang haram tu dah wajib dah. Tapi yang ni bukan sekadar yang haram, yang harus pun, tetapi yang harus dilakukan benda yang boleh buat ni, yang tak berdosa pun ditinggalkan, bimbang takut terjebak kepada yang haram. Kerana tuan-tuan, ada benda dalam kehidupan ini selain daripada yang diarahkan, yang diperintahkan kita buat, ada benda yang dilarang kita buat, ada benda yang nak buat tak apa, tak buat pun tak apa kan. Tapi bila kita buat yang tu, ada ketikanya yang kita buat itu akan membawa kepada kebaikan, maka itu sebahagian daripada tuntutan. Ada ketikanya benda yang harus, yang benda yang boleh dibuat tu, dia boleh menjebakkan kita kepada benda yang dilarang. Jadi yang dipanggil orang yang zuhud itu ialah bila sampai kepada satu ketika hak ni asalnya boleh buat, tapi bila kita buat, dia akan jatuh kepada, kita akan tercampak melakukan benda yang haram pula. Maka zuhud, dia tinggalkan benda tu. Itu maksud perkataan zuhud. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang ke-20 yang kita ceritakan. Jadi sampai di sini, kalau kita ambil kisah yang awal tadi ni, depa dah jual dah Nabi Yusuf ini. Kepada siapa dijual Nabi Yusuf ini tidak disebutkan dalam ayat berikutnya. Dia akan cerita dalam ayat yang kemudian sikit nanti. Allah Ta'ala sambung dalam ayat 21. Wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Kena baca betul-betul tuan, dapat tak cukup. Dan berkata orang yang membelinya daripada Mesir. Jadi kalau tuan-tuan tanya kat mana dia penjual ni, cerita tu kata orang yang membelinya tu dari Mesir. Orang yang beli daripada Mesir ni buat apa? Dia berkata kepada dan berkata kepada isterinya. Dalam sebahagian riwayat mengatakan dia seorang raja Mesir bernama Qitfir, dan nama isterinya Zulaikha. Hak ni yang masyhur tentang nama isteri. Hak nama lelaki tu tak masyhur di kalangan kita kan. Tapi nama dua-dua ni, Qitfir ke Zulaikha ke, tak Quran tak sebut, tak ada juga dalam hadis. Buh nama siapa pun tak apa, jangan buh nama Melayu pasal itu bukan Melayu kan. Tu je. Jadi barangkali nama dia Zulaikha, barangkali bukan. Tak jadi benda tu tak jadi benda besar lah. Cuma tak boleh nak yakin nama dia betul-betul Zulaikha, lepas tu tuan tambuh dalam kad jemputan kahwin pula. Ni start Belanda kan banyak jemputan kahwin kan. Jangan tuan-tuan pula kata bagaikan bagai disatukan hati-hati apa nama Rasulullah dan Khadijah. Itu betul. Yusuf dan Zulaikha, bila masa Yusuf dan Zulaikha ni kahwin, sabar dulu cerita tak habis kan. Ataupun Sulaiman dengan Balqis, bila pula Sulaiman tu kahwin dengan Balqis. Janganlah buat benda-benda macam tu. Itu fakta tak betul. Nah, baik. Jadi tentang nama Zulaikha ni, barangkali ya, barangkali tidak juga nama orang ni. Dan adakah dia raja ataupun dia salah seorang daripada pembesar? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau berdasarkan kepada siap cerita ni, dia bukan raja yang nombor satu yang paling besar. Barangkali kok dia pegang Raja Temenggung ke, Raja Muda ke, tu barangkali. Tapi dia termasuk di kalangan pembesar. Ada yang riwayat Bani Israel tadi cerita, dia merupakan yang dia panggil menjaga keamanan dan polis. Kalau pakai pindah ke dalam kita punya kontak, dikira menteri
keselamatan dalam negeri kan. Barangkali yang penting dia orang besar di tanah di Mesir sana. Baik, dia berkata kepada istrinya, layanlah dia dengan berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Akrimi mathwahu. Bukan takat muliakan diri dia, muliakan tempat untuk dia. Mana bagikan dia tempat yang elok dalam rumah ni. Bagikan tempat tu menunjukkan adanya kemuliaan yang diberikan kepada tuan yang nak duduk situ, iaitu Yusuf. Pasal tu tuan-tuan, ada ulama sebut manusia yang ada dalam sejarah ni yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala cerita ada 3 orang yang disebutkan sebagai ada firasat yang tinggi. Siapa sebut itu? Al-Imam Ibnu Kathir sebutkan benda ni. Ada 3 orang yang terbukti punya firasat yang tinggi. Yang pertama ni, lelaki daripada Mesir ini, dia ada firasat. Pasal dia kata kepada suaminya, kepada isterinya, muliakan dia, asa ayyam fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita. Seakan-akan satu firasat kepada lelaki ini tadi, yang dia beli tu budak pungut yang dikutip daripada tengah padang pasir, kutip daripada dalam telaga, yang orang jual pun tak tahu nilai dia tahu nilai budak ni. Jaga dia elok-elok, nanti dia bagi manfaat kepada kita. Itu firasat. Yang kedua, Ibnu Katsir sebut anak kepada yang disebutkan Allah Ta'ala sebagai Nabi Syuaib. Dalam kisah Nabi Musa tolong 2 orang budak perempuan kan, yang pergi ambil ayak dalam telaga tu, dia tolong ambil, dia bagikan, dan 2 orang budak perempuan ni tadi balik jumpa ayah dia. Salah seorang tu minta daripada ayahnya, istajirhu, ambil dia bekerja. Itu firasat apa dia? Firasat bahawasanya ini lelaki yang sangat baik dan berguna kepada kita dan keluarga. Itu dia katakan. Dan yang ketiga dikatakan sebagai orang yang punya firasat yang tinggi ialah Abu Bakar As-Siddiq apabila dia terus melantik Umar sebagai pengganti dia. Itu perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Wallahu taala alam. Baik, kembali pada cerita ni tadi. Dia kata asa ayyam fa'ana, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita. Ataupun kalaulah kata tak tersalah manfaat dia tu, maksudnya au natakhidahu walada, ataupun kita ambil dia jadi anak. Perkataannya ambil dia menjadi anak. Itu perkataan yang diberikan oleh orang yang membeli Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Dan demikian itulah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di atas muka bumi. Dan yang dimaksudkan dengan muka bumi itu secara khususnya ialah negeri Mesir. Wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan agar kami mengajar kepadanya mentakbir mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah maha berkuasa terhadap urusannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala bagikan ayat ni kepada kita hujung cerita tu. Wallahu ghalibun ala amri. Allah Taala tu mengatasi, melebihi kuasanya ke atas orang yang atas apa yang ditentukan itu. Kita mungkin merancang sesuatu, tetapi Allah Ta'ala menentukan yang lain daripada itu. Kalau tuan-tuan tengok daripada awal cerita tadi ni, bila Nabi Yusuf mimpi, ayah dia kata jangan cerita ke abang-abang hampa. Allah Ta'ala tentukan dia pergi habaq benda tu kepada abang-abang dia. Akibat daripada tu, kebimbangan Nabi Yaqub yang anak-anak ni akan buat penaya ke adik mereka, sungguh-sungguh mereka buat penaya. Allah tentukan jadi begitu. Walaupun dah pesan dah. Anak-anak Nabi Yaqub bercita-cita untuk membunuh Nabi Yaqub, tetapi Allah Ta'ala mengatasi perencanaan anak-anak itu. Ada yang bangkang, lempak, mutakat boleh lempak masuk dalam telaga saja. Orang yang ambil kutip Nabi Yusuf tadi ni, dia jual Nabi Yusuf itu
dalam keadaan Nabi Yusuf itu menjadi hamba, tetapi Allah Ta'ala mengatasi kehendak dan gambaran lelaki orang-orang yang menjual tadi. Nabi Yusuf kemudiannya bukan menjadi hamba, tetapi dia menjadi orang yang berkuasa di tempat dia dijual. Dia dijual di Mesir. Kemudian selepas itu tuan-tuan jumpa cerita ni nanti, dia akan menjadi orang yang memegang decision, memegang ketentuan, memegang perbendaharaan negeri itu. Raja pun dengar dia punya takbir mimpi. Dia jadi orang yang berkuasa. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan bagaimana nanti ini orang-orang perempuan, kisah ni isteri kepada orang yang bela dia tadi ni, cuba untuk menggoda dia. Allah Ta'ala mengatasi godaan tersebut dengan Yusuf diselamatkan, melarikan diri daripada godaan, walaupun mereka tinggal berdua. Mereka berpakat, perempuan-perempuan di negeri Mesir itu berpakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Ta'ala telah menentukan penjara itulah tempat yang kemudiannya dia bertemu dengan dua orang kawannya, dan kemudian walaupun bertahun-tahun dia duduk dalam tu, tetapi daripada sebab penjara itulah dia kelak menjadi orang yang berpengaruh dalam negeri itu. Wallahu ghalibun ala amri. Allah Ta'ala mengatasi ketentuan manusia, tuan-tuan. Sama dengan kita. Apa saja yang kita buat, kita sangka kita kuasai. Tapi kalau bukan Allah Ta'ala tak izinkan, tak akan jadi benda yang kita rencanakan. Itu akidah yang kita nak kena pegang. Kalau kita baca saja-saja cerita ni, apa faedahnya? Habis banyak itu je tak. Di hujung itu Allah Ta'ala sebut. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui, tak menyedari. Kita merancang, tetapi ketentuan itu datang daripada Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan yang tuan-tuan sekalian, kita dapat ambil manfaat daripada beberapa ayat ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.